Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kurniaan yang begitu besar melalui Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sembahyang sebanyak 50 waktu sehari semalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang telah mengurangkan daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Walaupun demikian, Allah menyamakan pahala bagaikan sembahyang 50 waktu. Jadi inilah hikmah yang besar, rahmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepaduan sembahyang 5 waktu ini yang menjadi cita-cita keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengasihi, yang mencintai, yang mengikuti, yang mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-Nya agar mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Pada peringkat awalnya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan 50 waktu, 50 kali ataupun 50 waktu sehari semalam. Maka bilangan ini diringkaskan, dipendekkan, akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Maka ini adalah dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Taala menyamakan pahala jadi 50 bersama dengan 5. Dan ini berkaitan dengan matan hikam kita pada malam ini, dan kita sampai pada muka surat 77. Muka surat 77. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Alima wujuda du'afi. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya, alima wujuda du'afi minka faqallala i'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara imdadaha. Maksudnya telah diketahui alima wujuda dha'fi, telah diketahui akan keadaan dhaif daripada kamu. Yakni Allah mengetahui keadaan lemahnya kita sebagai hamba kepada Allah Taala, sebagaimana firman Allah Taala, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Lalu dikatakan bahawa dan diketahui keadaan dhaif daripadamu dan disedikitkan segala bilangannya. Maka Allah Ta'ala sedikitkan bilangannya, yakni bilangan salat, mengenai bilangannya, dengan dijadikannya 50 waktu, 5 waktu. Maka Allah Ta'ala singkatkan, pendekkan daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Ketika mana Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah
dan bertemu dengan Allah Ta'ala di satu tempat yang Allah Maha mengetahui. Lalu Allah Ta'ala telah memfardukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sembahyang sebanyak 50 waktu sehari semalam. Dan ketika mana Nabi turun saja, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diringankan, diringkaskan, dipendekkan kerana umat Muhammad ini tak mampu kalau 50 waktu sehari semalam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, mohon agar dikurangkan. Maka dikurangkan 50 jadi 45. Kemudian jumpa lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa minta lagi supaya dikurangkan lagi. Maka Nabi minta lagi dengan Allah. Maka diminta sebanyak 9 kali. Maka jadilah 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu. Maka bilangan 5 waktu ini 50 waktu, 5 waktu serta dikekalkannya pahala 50 waktu. Maka walaupun orang itu sembahyang hanya 5 waktu tetapi mendapat pahala seumpama 50 waktu. Dan diketahuinya berkhendakmu kepada anugerahnya. Maka Allah Ta'ala tahu kamu berkhendak kepada anugerah. Kamu inginkan pahala. Antara maksud anugerah ini adalah pahala. Maka dibanyakkan pahalanya. Maka Allah Ta'ala memberi pahalanya. Dengan dijadikan satu kebajikan itu 10 umpama kebajikan itu. Maka Allah tahu bahawa kita inginkan kelebihan, kita inginkan ganjaran, kita inginkan fadilatnya. Maka Allah Ta'ala jadikan 5 waktu itu seperti 50. Dengan arti kata, satu waktu itu, satu kebaikan, satu ketaatan digandakan 10. Jadi kalau satu waktu itu 10, 5 waktu jadi 50. Jadi kita sembahyang 5 waktu mendapat pahala seperti 50 waktu. Inilah sifat Allah, Rahman yang Rahim, dan kelembutan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Dengan sifat Rahman Allah, dengan sifat Rahim Allah, maka Allah Ta'ala menyedikitkan ataupun menghadkan bilangan dalam waktu-waktu yang tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang yang Allah Ta'ala padukan itu ke atas orang mukmin itu mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kita mengerjakan sembahyang. Hukum sembahyang ini wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kamu buat sembahyang ini, kamu kerjakan sembahyang, kamu dapat pahala. Dan kalau kamu meninggalkan sembahyang, kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyazubillah. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan seorang hamba tadi kecuali mengikut kemampuan dia. Maka sebenarnya sembahyang 5 waktu ini mampu kita nak kerjakan. Boleh kita nak melakukannya. Sembahyang 5 waktu. Dan Allah tahu keterbatasan kemampuan manusia, lalu dijadikan sembahyang tadi jadi sedikit. Hanya 5 waktu sahaja. Namun Allah Ta'ala memberi pahala kepada mereka yang sembahyang ini 5 waktu sampai kepada 50 waktu. Dan seandainya Allah Ta'ala perintah 50 waktu, sungguh tak mampu kita. 5 waktu ni pun ramai yang tak mampu meninggalkannya. Tak mampunya bukan kerana tidak ada kekuatan. Ada, Allah bagi dah. Allah tak memberatkan dia. Hanya sifat-sifat yang tertentu dengan sebab malas ke ataupun tidak mengambil berat, akhirnya ditinggalkan sembahyang tadi. Baik, kita tengok. Maka turunkan olehmu akan dirimu sekira-kira menurunkan akan dikau Tuhanmu. Dan jangan engkau memberat lain daripada barang yang telah didatangkan akan dikau oleh kitabnya yang hakim. Dan telah menerbitkan akan dia nabinya yang karim, yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan 50 waktu. Maka Allah Ta'ala suruh Rasulullah turun, lalulah menyampaikan kepada umatnya menjadi 50 menjadi 5 waktu. Dan apabila Allah Ta'ala telah menetapkan sembahyang itu 5 waktu, maka hendaklah kamu ini memberitahu
Rasulullah memberitahu, menetapkan bahawa sembahyang yang telah difardukan itu hanya 5 waktu sehari semalam. Itu yang wajib. Yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jangan engkau memberat lain daripada barang yang telah didatangkan akan dikau oleh kitabnya yang hakim. Jangan kamu memberati apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu tadi. Dan telah menerbitkan akan dia nabinya yang karim, yang mulia. Dan maka sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang tiap-tiap hari 16 rakaat. Nabi sembahyang tiap-tiap hari 16 rakaat. Maknanya di waktu siang hari. Macam mana? Pada waktu sembahyang duha, Nabi sembahyang 6 rakaat. Ini kebiasaan Nabi sembahyang. Adakah memang sepanjang hidupnya sembahyang tadi 12 rakaat, 16 rakaat? Tidak. Kadang-kadang Nabi tambah juga. Kadang-kadang dikurangkan. Tengok atas keadaan. Tapi ini kebiasaan Nabi sembahyang di siang hari 16 rakaat. Macam mana 16 rakaat? Dikatakan bahawa 6 dan pada waktu duha 6 rakaat. 6 rakaat sembahyang pada waktu duha. 6 rakaat. Dan sebelum zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi 6 campur 4. 6 campur 4, 10. Sebelum zuhur 4 rakaat. Dan kemudian daripada zuhur 4. Kemudiannya 2 rakaat. Dan kemudian daripada zuhur itu 2 rakaat. Jadi lebih kurang dalam 12 rakaat. 4 lagi sebelum asar 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Ini yang kebiasaan yang Nabi lakukan. Memberitahu bahawa 16 rakaat Nabi sembahyang sunat di siang hari. Ini kebiasaan. Tidaklah Nabi, tak pernah ke Nabi tambahkan. Ada. Kadang-kadang Nabi tambah lebih. Tapi ini kebiasaan. Nabi sembahyang 16 rakaat. Macam mana 16 rakaat? Diambilnya 6 rakaat duha. Kadang-kadang Nabi buat 2, kadang-kadang Nabi buat 4, kadang-kadang Nabi buat 6, kadang-kadang Nabi buat 8. Ada mengatakan kebiasaan yang dibuatnya 6. Dan boleh juga dibuatnya 8. Itu terpulang. Tetapi orang yang sembahyang sunat duha ini, apabila dia sembahyang sunat duha, yang pertama Allah Ta'ala menyatakan orang yang sembahyang sunat duha ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sembahyang sunat duha ini dikatakan bahawa orang yang telah berzikir kepada Allah. Telah bersedekah pada jalan Allah Ta'ala. Kerana setiap tasbih itu, setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Setiap la ilaha illallah sedekah. Lepas tu subhanallah sedekah. Maka bila mana dia sembahyang sunat duha, dia dapat pahala. Dengan seperti dia bertasbih di siang hari. Maka mendapat pahala seperti orang yang infak fi sabilillah. Kemudian sembahyang sunat duha ni juga akan diluaskan pintu rezeki. Diluaskan pintu rezeki. Siapa yang banyak sembahyang sunat duha, Allah luaskan akan pintu rezeki dia. Ni antara kelebihan orang yang sembahyang sunat duha. Kemudian di antaranya lagi, orang yang sembahyang sunat duha ini, maka Allah Ta'ala menyelesaikan segala, membekatkan segala kehidupan dia. Hidup nak bekat sembahyang sunat duha awal-awal pagi. InsyaAllah. Walaupun 2 rakaat, tak apa, asal sembahyang saja sunat duha. Kalau kita biasa bersama dengan pelajar, sembahyang subuh, buat kuliah subuh, sampai kepada waktu duha. Sembahyang 2 rakaat saja kalau itu paling kurang. Lama sikit nak tambah jadi 4, tak ada masalah. Maka itu antara kelebihan. Maka di sembahyang sunat duha ni ada dekat negeri akhirat. Allah Ta'ala seru melalui seruan malaikat. Malaikat berkata, siapa yang sembahyang sunat duha, mana dia orang yang sembahyang sunat duha, maka bangun.
maka berdirilah orang-orang yang sembahyang sunat duha tadi. Bila berdiri sembahyang sunat duha, maknanya maka dikatakan bahawa dia akan dapat kelebihan masuk di pintu duha orang-orang yang sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat qabliyah asar, maknanya afdal 2 atau 4. Afdal 4. Sembahyang sunat qabliyah asar ni 4. Boleh dibuat 2. Dan diceritakan itu sembahyang sunat duha, maknanya. Dan ada dikatakan oleh ulama sembahyang sunat zuhur 4 sebelum dan 4 selepas. Ataupun 4 sebelum, 2 selepas. Ada mengatakan bahawa siapa yang sembahyang zuhur 2, 4 sebelum dan 4 selepasnya ataupun 2 selepasnya itu paling kurang 6 rakaat, maka ulama mengatakan boleh ia masuk syurga tanpa hisab. Itu besar kelebihannya. Dan begitu juga orang yang sembahyang 4 rakaat asar sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar akan dibina istana dalam syurga. Maknanya apa? Dah bina istana dalam syurga, maknanya boleh masuk syurga lah. Maka seolah-olah orang yang sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat dijamin ia akan syurga. Kalau dia istiqamah dalam sembahyang sunat sebelum asar 4. Kalau kita boleh buat 4 begini, sembahyang di rumah 2, mari di surau buat 2 pula. Jadi 4 sebelum asar maknanya. Baik. Maka inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW 16 rakaat siang hari saja. 16 rakaat itu siang hari saja. Adakah itu saja? Tidak. Kadang-kadang Nabi menambahnya lagi. Baik, kita tengok. Dan cerita daripada Tirmizi, daripada Ali radhiyallahu anhu, yakni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam sembahyang kemudian daripada maghrib, yakni lepas pada maghrib 2 rakaat. Ulama mengatakan sembahyang maghrib ba'diyah lebih afdal daripada qabliyah. Dan tiada bertambah dalam Ramadan. Ramadan pun begitu juga. Dan tiada lainnya. Begitu juga pada bulan-bulan yang lain. Maknanya atas 12 rakaat. Kemudian witir. Lepas tu witir 12 rakaat. Ini di bulan Ramadan. Dan adalah Nabi SAW sebelum fajar 2 rakaat dalam rumahnya. Maka Nabi SAW sebelum sembahyang subuh, Nabi sembahyang di rumah. Sebelum sembahyang subuh, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Sebelum terbit fajar. Maka yang sembahyang bulan Ramadan Nabi sembahyang tarawih berapa? Sembahyang bulan Ramadan baginda SAW sembahyang tarawih 8. Campur dengan witir 3, jadi 11 maknanya. Jadi ini kebiasaan yang Nabi lakukan. Maka itu tidak perlu perbahasan panjang 8 ke 20, itu kita bicara bulan Ramadan nanti. Hanya nak bagi tahu mengenai sembahyang saja. Kemudian dikatakan lagi Nabi sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Di mana? Di dalam rumahnya. Maka afdal sembahyang sunat di rumah baru pergi ke masjid. Kalau rumah dekat. Tapi kalau rumah jauh tidak afdal. Adapun Nabi SAW maka selepas pada azan berkumandang Nabi akan sembahyang sunat. Sunat fajar 2 rakaat. Lepas pada tu datang Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, jemaah sudah menunggu. Maka Rasulullah pun pergi. Setiap hari Sayyidina Bilal akan berjumpa dengan Nabi SAW terlebih dahulu. Sebab tu kehidupan Sayyidina Bilal ni dia rasa ceria, suka bila duduk bersama dengan Nabi. Setiap hari Sayyidina Bilal akan bertemu dengan Nabi SAW terlebih dahulu. Lalu Nabi semayang di rumah. Maka ada ulama kata semayang rawatib ni afdal di rumah. Tetapi seandainya kalau rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sudah tidak afdal.
Baik, kita tengok lagi. Kemudian dikatakan lagi adalah Nabi SAW puasa Khamis dan Isnin. Nabi puasa Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis. Kenapa Nabi puasa Isnin dan Khamis? Ada riwayat mengatakan kerana setiap hari Isnin dan Khamis amal ibadat diangkat oleh Allah. Maka Nabi Nuh amal ibadat tadi diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Maka disebab itu disuruh afdal kita berpuasa Isnin dan Khamis. Itu puasa sunat. Kalau tak boleh nak Isnin Khamis, kalau tak boleh Isnin Khamis, puasa yang berdekatan. Seperti Isnin dengan Selasa, Ahad dengan Isnin. Begitu. Dengan sebab-sebab tertentulah. Tapi yang afdal Isnin Khamis 1 minggu 2 hari berpuasa. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dikata orang iaitu sulusud dahri. Sulusud dahri. 1/3 harinya dikala dihimpunkan kepadanya Ramadan. Seperti bahawasanya segala sembahyang yang telah tersebut itu 50 rakaat. Jikalau dihimpunkan kepadanya itu segala fardu. Maka demikianlah dikatakan bahawa kalau di bulan Ramadan itu digandakan pahala. Digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah kalau kita ini sembahyang 5 rakaat itu, 5 waktu itu seperti 50 waktu. Bila masuk bulan Ramadan digandakan lagi pahala oleh Allah. Oleh Allah Ta'ala. Dan dikatakan lagi, dan iaitu adalah wirid Zainal Abidin Ali ibn Husain ibn Ali karamallahu wajhah. Ali Zainal Abidin ni amalan kebiasaan dia. Kebiasaan dia sembahyang 1000 rakaat. Ini Ali Zainal Abidin. Wirid ni adalah amalan kebiasaan. Tak semestinya zikir. Mana-mana amalan yang kita buat menjadi rutin kehidupan kita, dengan kita tentukan masa, maka dia menjadi wirid. Seperti apa? Dulu masa kita belajar di pondok dahulu, amalan kita lepas asar baca Quran. Yang tak tinggal mesti kena ada baca Quran. Walaupun kadang-kadang sahabat-sahabat kita buat program. Main bola. Sama-sama kita je. Buat pertandingan ke, apa-apa baca Quran dulu. Baca Quran lepas asar. Maka apabila menjadi amalan baca Quran lepas asar, maka dipanggil wirid kita seharian. Maka wirid Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Maka dikatakan wirid Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali karamallahu wajhah, dan menyuruh alaihissalam akan Abdullah ibn Umar bahawa membaca Al-Quran dalam 7 hari sekali khatam. Sekali khatam, seminggu sekali khatam. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Abdullah ibn Umar, anak pada Sayyidina Umar, membaca Al-Quran seminggu sekali khatam, dan begitu juga dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Seminggu sekali khatam. Kalau seminggu sekali khatam bermakna lebih kurang 1 hari, maknanya baca 5-6 juzuk lah lebih kurang. Maknanya dalam 1 minggu sekali khatam. Bermakna sebulan 4 kali khatam. Sebulan 4 kali khatam tu Ali Zainal Abidin tak masuk semayang. Semayang 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat 1 hari. Maka itu jadi amalan-amalan yang dilakukan. Maka dan adalah datang seorang lelaki kepada Syekh Abi Muhammad Abdul Salam Ibn Mashish. Ni Abdul Salam Mashish ini guru kepada Syekh Abu Hasan Syadzili. Radhiyallahu anhu. Maka katanya, ya Sidi, wiridkan olehmu atasku dengan beberapa wirid. Ya Sidi, maknanya ajar kepada aku beberapa wirid untuk aku amalkan. Maka marah Syekh, katanya Rasulullah SAW, kata Rasulullah, maka aku mewajibkan segala yang wajib. Kata dia kata jumpa dengan Syekh Abdul Salam Mashish ni, dia kata, ya Syekh, tetapkan kepada aku satu amalan untuk aku nak beramal ni, tetapkan satu amalan. Kata Syekh pun marah,
Rasulullah dah tetap dah kepada Rasulullah sudah tetapkan tentang satu-satu amalan. Yang wajib tetap wajib. Maka mewajibkan segala yang wajib kerana bahawasanya segala fardu itu telah maklum, segala yang wajib telah tak diketahui, sudah maklum. Ini yang wajib. Dan segala maksiat itu telah masyhur dan maksiat itu sudah diketahui. Benda ini, maka jadikan olehmu segala fardu itu peliharakan. Kalau begitu yang fardu tadi kamu peliharakan. Peliharakan yang fardu. Jaga yang fardu. Jangan meninggalkan yang fardu. Sembahyang 5 waktu itu jangan tinggal. Jaga sembahyang. Kalau boleh sembahyang awal waktu. Kalau boleh jangan lewat-lewat sembahyang. Maknanya, dan kita kalau boleh sembahyang biar berjemaah. Jangan sembahyang seorang diri. Sembahyang berjemaah. Hatta kalau ada pun, kalau kita dah sembahyang seorang diri, tengok-tengok ada orang sembahyang jemaah, sembahyang berjemaah. Maka katanya Syekh Abdul Salam Masih, Allah dah tetap dah, Rasulullah dah tetapkan yang wajib itu dah wajib. Maka yang wajib itu kamu ikut, kamu buat yang wajib. Tapi, dan juga kamu tinggalkan maksiat. Dan peliharakan. Dan bagi segala maksiat itu tinggalkan. Adapun yang wajib kamu pelihara, kamu jaga. Dan maksiat hendaklah kamu tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dan peliharalah olehmu hatimu. Hatimu daripada berkendak pada dunia. Dalam waktu yang sama kamu kena jaga hati kamu. Jangan kamu ini berkendak kepada dunia. Jangan tamak kepada dunia. Dan engkau sabar daripada yang demikian itu sekaliannya pada yang telah dibahagikan akan Allah Ta'ala bagimu. Dan kamu sabar dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Maknanya kalau dapat ujian sabar. Dapat ujian sabar. Dan jangan tamak kepada dunia. Dan buatlah yang Allah Ta'ala wajibkan. Dan tinggalkan maksiat-maksiat yang Allah Ta'ala larang tu. Itu Syekh Abdul Salam Masih. Dia kata, tak payah tetap dah. Ambil yang ketetapan yang wajib itu. Yang wajib yang utamanya. Sembahyang. Jadikan hamalan yang wajib itu keutamaan kita. Kita jadi utama yang kita akan utamakan sembahyang. Dan tinggalkan maksiat. Katanya tadi. Maka apabila orang tadi bila dia mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Mengerjakan sembahyang. Sembahyang yang dikerjakan tadi dalam keadaan dia cuba membuang di dalam hatinya rasa tamak pada dunia. Kenapa kalau tamak pada dunia, maka sembahyang tadi akan terganggu. Tidak akan memberi kebaikan kepada sembahyang ataupun tidak membawa kepada sembahyang itu sembahyang yang sempurna. Sebab itu dikatakan, buanglah apa yang kehendak dunia di dalam hati kamu tadi. Dan sabarlah dengan apa yang Allah bahagikan. Yang ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kamu. Barulah orang yang sembahyang. Barulah orang yang sembahyang. Satu hari Syekh Abu Hasan Syadzili dia pergi sembahyang. Dia sembahyang bersama dengan ulama-ulama fiqh. Dia pergi sembahyang dengan ulama-ulama fiqh. Dan terdiri daripada ahli-ahli fiqh yang ramai. Lalu selepas daripada sembahyang, Syekh Abu Hasan Syadzili mengatakan, kamu semua tidak sembahyang. Terkejut dia. Ya Syekh, kenapa Syekh kata saya tidak sembahyang? Kenapa Syekh kata kami tidak sembahyang? Tidakkah Syekh melihat kami sembahyang bersama dengan kamu? Ya, kata Syekh. Tetapi tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Wa idza masyahu khairu manu'a wa idza masyahu syarru jazua. Tidakkah kamu mendengar firman Allah? Wa idza masyahu khairu manu'a wa idza masyaw syarru jazua. Kamu pernah tak? Tidakkah kamu mendengar firman Allah yang Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya apabila kamu diberi kebaikan, kamu tegah, kamu tahan. Dan apabila diberi kejahatan, keburukan, ditimpa musibah, kamu keluh kesah. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sembahyang saja. Tidakkah kamu begitu? Kalaulah kamu diberi kebaikan. Apa makna kebaikan? Harta benda. Lalu manu'a, kamu tegar, kamu rasa sayang nak infak, kamu rasa sayang nak tolong orang, kamu rasa berat, dan kamu merasa harta ni milik kamu. Maka kamu bukan orang yang benar-benar sembahyang. Wa idza masyahu syarru jazua.
Dan apabila saja ditimpa saja keburukan, jazu'a, kamu jadi keluh kesah. Jadi keluh kesah, kecuali orang yang sembahyang. Tidakkah kamu begitu? Akhirnya terdiam semua sekali, ya benar. Kalau begitu kamu bukan lagi orang yang sembahyang. Bukan lagi orang yang sembahyang. Kerana orang yang sembahyang ini sifatnya pemurah. Tanda orang yang sembahyang ini sifatnya pemurah. Tanda orang yang sembahyang ini sifatnya zuhud. Tidak cintakan kepada dunia. Dunia hanya ada sekadar di tangan sahaja. Ada, alhamdulillah. Tiada, tidak mengapa. Ada, tidak terlalu gembira. Hilang, tidak terlalu berduka cita. Ini orang-orang yang sembahyang. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan lagi, tambih, peringatan. Hanya saja diwajibkan Allah Ta'ala segala yang 5 waktu itu di dalam sehari semalam. Allah Ta'ala perintahkan 5 waktu itu sehari semalam. 3 di siang hari, 2 di malam hari. Sehari semalam kerana rahmat pada hambanya. Kerana itulah rahmat kepada hambanya dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat pada hambanya supaya diketahuinya dengan perintahan ghaflah atasnya. Perintahan ghaflah atasnya supaya tiada diperhambakan akan dia oleh hawa, oleh nafsu, dan tiada diperhambakan oleh dunia. Dipertahan. Dipertahan maknanya ghaflah. Diketahui dengan dipertahan ghaflah atasnya. Maka dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sembahyang tadi. Bila Allah Ta'ala jadikan sembahyang, Allah wajibkan sembahyang. Dan Allah Ta'ala wajibkan sembahyang itu berapa? 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam tu supaya apa? Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang 5 waktu supaya kita ketahui. Supaya kita ketahui dan jangan kita ini dikuasai oleh kelalaian. Kalau tidak, lalai kita. Faham? Lepas kalau dengan ada 5 waktu, Allah Ta'ala sedar kita supaya kita tidak lalai. Maknanya kita pun sibuk bekerja sampai masa Allah Ta'ala ingatkan kita. Pergi semula daripada pukul 8 pagi masuk kerja, kita duduk sibuk sampai waktu zuhur. Bila sampai waktu zuhur, kita diingatkan balik supaya tidak lalai, pergi semayang. Lepas semayang zuhur, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lepas main zuhur, bertebaranlah kamu. Duduk, lepas main zuhur, lalai, Allah datangkan semayang asar. Ingat pula dia. Maka, supaya kita sedap. Supaya kita tidak diperintah oleh lalai. Supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu. Dan supaya kita tidak diperhambakan oleh dunia. Maka dengan sembahyang, kita dapat menyelamatkan diri kita daripada tipu daya nafsu dan juga dunia. Sebab itu, walau macam mana pun, bila sampai waktu sembahyang, kena sembahyang. Tinggalkan jual beli. Maknanya, disebut dalam surah Jumaat, wazarul baib, maka tinggalkan kamu jual beli. Idza nudiya lis-salam, apabila diseru saja kepada sembahyang, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu ingat Allah. Wazarul bai', hendaklah kamu meninggalkan jual beli. Meninggalkan jual beli itu meninggalkan jual beli buat sementara waktu untuk mengerjakan sembahyang. Lalu dikatakan lagi, sebagai rahmat supaya diketahui akan hamba tadi, supaya tidak diperhambakan oleh nafsu dan juga tiada diperhambakan dunia. Maka segala sembahyang yang 5 itu rantai yang mengambil segala diri kepada tempat ubudiyah kerana mendatangkan hak rububiyah dan memeliharakan hamba itu dengan sebaik-baik kira-kira. Maka dikatakan bahawa sembahyang 5 waktu itulah
ikatan. Rantai ini ikatan lah. Sebagai ikatan yang mengambil segala diri kepada tempat ubudiyah. Jadi sembahyanglah rantai ikatan kita sebagai jalan ubudiyah kepada Allah supaya kita maknanya mendatangkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa disuruh kita ini agar menjaga akan sembahyang kita. Bila kita jaga sembahyang, itu bermakna apa? Bermakna sembahyang itu sebagai jalan ikatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, kerana mendatangkan hak rububiyah, kerana mendatangkan hak rububiyah kepada Allah Ta'ala dan memeliharakan akan hamba itu dengan sebaik-baik kira-kira. Maka dikatakan bahawa apabila seorang itu sembahyang, bermakna dia telah mendatangkan hak hamba dia. Hak kehambaan dia kepada Allah dengan maknanya menunaikan hak ketuhanannya dengan cara hamba itu menjaga sebaik-baik. Sebaik-baik kira. Maknanya sebaik-baik dalam mengerjakan ibadat. Dan dijadikan sembahyang itu pada malam dan siang supaya melengkapi segala zaman berkatnya dan disuruh sembahyang itu dengan bersuci air dan turab. Turab ini tanah. Maka sembahyang yang Allah Ta'ala perintah tadi 5 waktu melengkapi zaman ataupun membawa kepada masa yang berkat. Bila orang tu duduk dalam sembahyang itu dipanggil masa yang barakah. Sebab itu dikatakan bila kita mengerjakan sembahyang, contohnya sembahyang subuh, maka hikmah Allah Ta'ala suruh sembahyang subuh. Sebab apa suruh sembahyang subuh? Sembahyang subuh ini bila Allah Ta'ala suruh sembahyang subuh sebagai jalan supaya hamba tadi bersyukur kepada Allah di atas nikmatnya. Di atas nikmatnya tadi. Jadi sembahyang subuh ini maknanya sebagai jalan bersyukur kepada Allah di atas nikmat. Nikmat kita ini bangun pagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri lagi kehidupan. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Dapat hidup dengan sehat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat lihat nikmat-nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan dikatakan juga sembahyang subuh juga merupakan bahawa maknanya menutup segala kelalaian. Sebagai jalan penampal. Menutup segala kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita tidur malam lupa pada Allah, ataupun kita ni entah sebelum tidur apa maksiat yang kita buat, tapi bila kita bangun kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjaga kita dan kita kena bersyukur kepada Allah kerana Allah memberi kehidupan pada kita. Dan kita pun sembahyang subuh, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur begitu juga. Sembahyang zuhur ini sebagai tanda bersyukur dengan nikmat. Dengan nikmat. Kerana Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada panas matahari. Kalaulah tidak diselamatkan oleh Allah, binasa kita dengan cahaya matahari. Maka bersyukur juga di atas nikmat. Kerana Allah menyelamatkan kita daripada cahaya matahari. Kemudian kita pun sembahyang asar. Sembahyang asar sebagai jalan saksi ataupun sebagai saksi bahawa sesungguhnya kita telah menutupi akhir hari kita. Kerana asar ni nak mengakhir hari. Akhir hari kita dengan beribadah kepada Allah. Itu kita sembahyang asar. Kita pun sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib dengan arti kata sebagai maknanya permulaan dalam menjalani waktu malam dengan ibadah kepada Allah. Maknanya sembahyang maghrib sebagai permulaan menyambut waktu malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun sembahyang isyak.
Sembahyang Isyak ini maknanya sebagai jalan kita ini, bermakna kita ini menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kerana sesungguhnya sembahyang 5 waktu sehari semalam ini hukumnya wajib, maka jelas tanda kesyukuran pun ia, tanda membuka kehidupan dengan ketaatan kepada Allah dan seumpamanya. Dan disuruh kita sembahyang ini dengan bersuci dengan air dan juga tanah, maka sebenarnya kejadian manusia itu tiada lain dia melainkan daripada tanah dan air. Kenapa disuruh kita menyucikan kita dengan air, berwuduk dengan air, kalau tidak air dengan tanah? Kerana nak bagi tahu unsur kita ni, ciptaan Allah Ta'ala mencipta kita daripada tanah dan air. Supaya kita ingat. Maknanya kita daripada tanah dan air. Apa dia tanah dan air? Tanah daripada Nabi Adam AS. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam daripada tanah. Kemudian kita khuliqa min ma'in dafiq. Allah Ta'ala jadikan kita daripada air mani yang terpancar. Maka tanah dan air itulah sumber kejadian kita. Maka dengan sebab itu dikatakan Allah Ta'ala suruh kita bersuci dengan air dan tanah. Dan tanah itu bercampur air dengan turab. Maka dikatakan bahawa percampuran air dengan turab tadilah, itulah penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Maka dijadikan bersuci bagi manusia, bagi sembahyang itu dengan barang yang daripadanya dijadikan. Maka suci kamu daripada air dan tanah. Maka Allah Ta'ala jadikan kita ini, sembahyang tadi dijadikan bersuci bagi sembahyang itu dengan barang yang daripadanya. Allah Ta'ala suruh kita ini sembahyang, bersuci untuk sembahyang daripada sumber yang kita diciptakan. Yang ini daripada air dan juga tanah. Ini mengenai sembahyang. Jadi bilangan sembahyang 5 waktu sehari semalam ini sebenarnya zahir je nampak 5, tapi hakikatnya Allah memberi 50 waktu sehari semalam dan digandakan pahala. Kemudian bila kita sembahyang berjemaah, maka diberi lagi gandaan sebanyak 27 darjat di sisi Allah. Dan di sini didatangkan juga pandangan ulama. Boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di antaranya azab orang yang meninggalkan sembahyang. Maka azab orang yang meninggalkan sembahyang, azab ketika dia hidup. Ketika dia hidup, dia tinggal sembahyang. Maka apa dia? Yang pertama, Allah hilangkan keberkatan umur. Siapa yang tinggalkan sembahyang, maka Allah yang pertama, azab orang yang tinggalkan sembahyang ketika dia hidup ini, maka Allah Ta'ala hilangkan keberkatan umur. Maksudnya sepanjang umur dia tadi, tidak ada kebaikan. Yang kedua, Allah sempitkan rezeki. Sebab tu orang yang tak sembahyang, memang rezeki sempit. Itu kebanyakan kita jumpa. Begitu. Jadi kalau tengok orang tu tak sembahyang, kalau kata mana saya ni susahnya, cari kerja pun tak dapat. Ataupun kerja pun tak padang. Ataupun dengan arti kata duit tak ada sama. Kenapa? Tengok dia sembahyang macam mana. Kalau sembahyang tak jaga, gitulah. Maka yang kedua, disempitkan rezeki. Yang ketiga, orang yang tidak sembahyang, doa ditolak. Walaupun dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah tak terima doa dia sebab dia tidak sembahyang. Yang ketiga, yang keempat, Allah Ta'ala padamkan cahaya ataupun hilang cahaya soleh di wajahnya. Dia tidak termasuk di kalangan orang yang soleh. Maka tidak ada cahaya kesolehan di wajahnya. Dan yang kelima, amalan-amalan baik yang lain tidak diterima. Tak sembahyang tapi sedekah rajin. Sedekah dia tidak diterima. Dia tak sembahyang tapi puasa. Puasa dia tidak diterima. Kerana apa? Kerana mula-mula dihisap itu sembahyang. Bila sembahyang tidak diterima, maka yang lain tidak diterima. Maka azab ketika sakaratul maut, orang yang tidak sembahyang, yakni yang pertama, mati dalam keadaan bersangatan dahaga. Bersangatan dahaga. Yang kedua, mati dalam keadaan bersangatan lapar.
Dahlah rasa dahaga, rasa lapar juga. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang tidak sembahyang ni mati su'ul khatimah. Wal-iyazubillah. Dan itu azab ketika sakaratul maut. Azab ketika dalam kubur. Azab ketika dalam kubur. Yang pertama, kuburnya adalah gelap gelita. Sangat-sangat gelap dalam kubur. Dan yang kedua, dia akan dihimpit oleh kubur tadi. Sehingga tulang belah kanan dan kiri berselisih. Dan maknanya, tadi dia namanya dihimpit kubur. Kemudian didatangkan dengan pelbagai azab. Yang ketiga, didatangkan dengan pelbagai azab. Sebab apa pelbagai azab? Kan dia tak semayang je. Ialah bila dia tak semayang, amalan-amalan lain tak terima. Sedangkan amalan puasa pun, tinggal puasa pun ada azabnya. Tinggal zakat ada azabnya. Maka menyebabkan tidak diterima, maka dipelbagaikan azab. Wal-iyazubillah. Maka setengah ulama pula menyatakan, orang yang meninggalkan sembahyang subuh, contohnya. Dosa orang yang meninggalkan sembahyang subuh tadi, menyebabkan, dia sembahyang subuh, dia diazabkan selama 60 tahun di dalam neraka. 60 tahun akhirat, bukan 60 tahun dunia. Itu subuh. Dan orang yang meninggalkan, dosa orang yang meninggalkan sembahyang zuhur. Dosa orang yang meninggalkan sembahyang zuhur seperti membunuh 1000 orang yang beriman. Orang yang tinggal sembahyang zuhur seperti membunuh 1000 orang yang beriman. Orang yang meninggalkan sembahyang asar. Orang yang meninggalkan sembahyang asar, dosanya seperti meruntuhkan Kaabah. Itu sembahyang asar. Dan orang yang sembahyang maghrib, dosanya seperti berzina dengan ibu kalau dia lelaki. Berzina dengan perempuan, dengan ayah kalau dia seorang perempuan. Ini dosa zina. Orang yang meninggalkan sembahyang maghrib. Bukan zina dengan orang biasa. Zina dengan ibu ataupun bapa. Kalau orang tinggal sembahyang maghrib. Dan kalau dia tinggal sembahyang syak, Allah tidak redha dia makan rezeki di atas bumi Allah. Allah tidak redha dia makan, Allah tak redha dia jalan atas bumi Allah, Allah tak redha dia ambil nikmat Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak sembahyang isyak. Wal-iyazubillah. Ada tak di kalangan kita yang tak sembahyang isyak gini? Kalau ada, kena sembahyang isyak. Jangan tidak sembahyang isyak. Maka ini di antara dosa orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Maka dikatakan bahawa apabila seorang tadi sembahyang, dia telah melaksanakan kewajipan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila telah berdiri engkau pada segala wirid atas wajah yang tertentu, maka jangan engkau tuntut ganti atasnya. Jadi kita dah habis dah mengenai matan ini. Kita akan masuk matan yang akan datang. Akan datang. Jadi rasanya malam ini setakat ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi Ustaz tidak panjanglah malam ni kerana kita akan sambung pada matan yang lain. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita semua. Dan Ustaz doakan kepada semua para jemaah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab-azab Allah. Dan selamatkan kita daripada musibah. Dan Allah kurniakan kita rezeki. Jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kalau ada masa kita bertemu malam besok. InsyaAllah kalau ada masa dalam pembicara ilmu kita hikam. Diharap kepada para jemaah dapat bersama lagi Ustaz di malam besok pada waktu yang sama. Jadi sekadar ini saja disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.